Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, apa khabar sekarang? Tentu murid-murid berada dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah, pada hari ini murid-murid akan bersama-sama dengan Cikgu Muhammad Asri bin Ibrahim dari SK Tapang, Kota Baru, Kelantan untuk berbincang berkenaan dengan kemahiran 3.6.2 menulis dan menyampaikan maklumat dalam bentuk karangan berformat. Dan tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini iaitu surat kiriman biasa ataupun kita panggil juga surat kiriman tidak rasmi. Baiklah anak-anak sekalian, apabila kita membicarakan berkenaan dengan surat kiriman, kita tak boleh lari daripada mengetahui tentang pos Malaysia. Pos Malaysia merupakan satu tempat yang kita gunakan untuk menghantar surat kepadanya, kemudian surat itu akan dihantar oleh postman ke destinasi yang dituju. Maknanya dia akan hantar kepada penerima surat yang kita tulis. Baiklah anak-anak sekalian, bermula dengan menulis surat. Apabila kita sudah selesai menulis surat, maka surat yang kita tulis akan kita masukkan ke dalam sampul yang dilekatkan stem, kemudian ditulis alamat penerima yang lengkap. Kemudian surat ini akan dihantar ke pejabat pos, ataupun pos Malaysia. Kita akan masukkan ke dalam peti yang disediakan dan kemudian surat itu akan diagihkan kepada petugas-petugas yang kita namakan postman untuk menghantar surat ke mengikut alamat yang tertera pada sampul surat. Kalau dulu postman menggunakan basikal sahaja untuk menghantar surat. Sekarang zaman sudah moden, postman sudah mula menggunakan kenderaan yang lebih canggih, iaitu yang menggunakan motosikal. Surat akan dihantar ke destinasi masing-masing, kemudian surat ini akan diterima oleh penerima dan penerima akan membaca dan seterusnya memahami apa yang ditulis oleh penulis sekalian. Baiklah, murid-murid yang cikgu kasihi dan sayangi sekalian, surat kiriman biasa ataupun kita panggil juga surat kiriman tidak rasmi, apabila kita nak membincangkan berkenaan dengan surat kiriman biasa, kita kena tahu siapakah penulis. Penulis merupakan saya, ataupun boleh juga kita panggil awak ataupun kamu. Penulis terdiri daripada orang yang berhajat untuk menulis surat kepada sesiapa sahaja yang dituju. Kemudian penerima, untuk membezakan antara surat kiriman biasa dan ada satu lagi yang mungkin anak-anak semua belajar juga dalam sukatan untuk bahasa Melayu penulisan, iaitu surat kiriman rasmi. Ada perbezaan. Jadi di sini hari ini cikgu nak menerangkan bahawa untuk menulis surat, untuk memastikan sama ada surat kiriman biasa atau rasmi, kita mesti tengok siapakah penerima surat tersebut. Okey, untuk surat kiriman biasa, penerima merupakan terdiri daripada ahli keluarga. Okey, contoh yang pertama, ahli keluarga iaitu ayah, ibu, abang, kakak, adik, datuk, nenek. Manakala sahabat handai merupakan sahabat yang mungkin tinggal sekampung dengan kita, ataupun mungkin rakan-rakan kita yang belajar satu sekolah dengan kita dan sebagainya.
Kemudian satu lagi tujuan kita tulis surat iaitu kepada saudara mara. Ya, fokus kita kepada saudara mara juga boleh, iaitu kita hantar surat kepada pakcik, makcik, sepupu dan lain-lain. Kemudian untuk menulis surat ada tujuan. Ya, mesti ada tujuan yang kita nak nyatakan dalam surat tersebut. Biasanya apabila kita nak menulis surat kiriman biasa, ya, yang pertama mungkin kita nak bertanya khabar. Ya, bertanya khabar berkenaan dengan seseorang yang kita kenali. Ataupun mungkin kita nak menyatakan, memberitahu sesuatu peristiwa kepada ahli keluarga kita, kepada sahabat handai kita, ataupun kita nak menyatakan sesuatu kepada saudara mara kita. Jadi untuk itu kita mestilah ya mempunyai kemahiran menulis dan mengetahui bagaimanakah cara untuk menulis surat kiriman biasa. Murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, cuba fokus kepada apa yang akan cikgu ajar. Pertama, cikgu akan tunjuk macam mana ataupun macam mana format ataupun bentuk surat kiriman biasa. Dimulai dengan nama dan alamat pengirim. Kemudian yang kedua diikuti dengan tarikh surat ditulis. Diteruskan lagi dengan kata aluan ataupun pengadap surat. Seterusnya kita masukkan kata panggilan. Seterusnya lagi kita masukkan isi surat yang pertama. Mungkin juga kita boleh teruskan dengan isi surat yang kedua. Seterusnya isi surat yang ketiga. Dan mungkin kita boleh juga teruskan lagi dengan isi surat yang keempat, kelima dan seterusnya. Bergantung kepada apa yang kita nak nyatakan. Dan perlu diingat, satu lagi format yang perlu ada dalam surat kiriman biasa iaitu penutup. Dan yang terakhir iaitu pengakuan ataupun tanda tangan daripada penulis. Baiklah murid-murid yang cikgu sayangi, adakah murid-murid dapat memahami ataupun tahu macam mana bentuk ataupun format untuk menulis surat kiriman biasa? Okey, marilah sama-sama kita ulang lagi sekali format yang kita mesti ingat ataupun tahu semasa hendak menulis surat kiriman biasa. Baik, yang pertama, sama-sama kita sebut. Yang pertama, nama dan alamat pengirim. Format yang kedua yang mesti ada, tarikh surat ditulis. Kemudian yang ketiga, kata aluan atau kata pengadap surat. Yang keempat, kata panggilan hormat. Kemudian diikuti dengan beberapa isi. Seterusnya penutup. Dan yang terakhir, mesti ada pengakuan ataupun tanda tangan penulis. Baiklah, murid-murid yang cikgu sayangi sekalian. Apabila kita berada di tahun 5 ataupun tahun 6, biasanya kita akan berhadapan dengan soalan. Soalan peperiksaan sama ada ujian bulanan, ujian pertengahan tahun ataupun ujian akhir tahun. Okey. Anak-anak sekalian, cuba lihat pada soalan yang cikgu pamerkan kepada murid-murid sekalian. Marilah sama-sama kita baca. Beberapa hari yang lalu, nenek telah berkunjung ke rumah kamu. Tulis sepucuk surat kepada abang kamu yang kini sedang belajar di sekolah bersama penuh untuk menceritakan tentang kunjungan tersebut. Tulis surat kamu selengkapnya. Untuk
menyelesaikan ataupun untuk menulis surat, biasanya kita kena memahami dan mengetahui apakah kunci, apakah yang dikehendaki oleh soalan supaya karangan ataupun surat kiriman yang kita tulis bertepatan dengan soalan yang dikemukakan. Baik, di antara kunci yang kita dapat daripada soalan tersebut ialah surat ini hendak dihantar kepada abang. Jadi kita tahu satu daripada syarat untuk menulis surat kiriman biasa iaitu hantar surat kepada keluarga. Makna di sini surat kepada abang maknanya kita nak hantar surat kepada keluarga, maka kita boleh buat keputusan bahawa surat yang ditulis ialah surat kiriman biasa dan bukannya surat kiriman rasmi. Ini mesti dipastikan. Kemudian semasa hendak menulis surat tersebut, satu lagi perkara yang penting kita kena tahu apa yang kita nak ceritakan, apa yang kita nak tulis dalam surat tersebut. Maka kita tengok lagi dalam soalan, surat ini, surat yang kita hendak tulis nak cerita berkenaan dengan menceritakan tentang kunjungan nenek ke rumah keluarga kamu. Okey, apabila kita sudah memahami soalan, maka kita kena ingat balik kepada format-format yang telah kita bincangkan dan kita hendaklah menulis format tersebut dengan cara yang betul. Baiklah anak-anak murid sekalian, yang pertama kita lihat macam mana untuk menulis alamat pengirim. Cara untuk menulis alamat pengirim mestilah tersusun supaya kedudukannya tepat, dan apabila dinilai oleh pemeriksa, maka pemeriksa akan memberikan markah yang banyaklah kepada tulisan murid-murid sekalian. Okey, cuba kita lihat. Baris yang pertama. Tadi kita katakan baris yang pertama mesti kita masukkan nama penulis. Di sini nama penulis ialah Muhammad Hasif bin Roslan. Diikuti dengan tanda koma. Kemudian baris yang kedua, lot 46, nombor rumah. Kemudian boleh digabungkan dengan nama kampung, iaitu Kampung Tapang. Nombor rumah dan nama kampung mesti dibezakan dengan koma, tanda koma. Dan apabila selesai menulis nama kampung, juga dimasukkan tanda koma. Kemudian baris yang ketiga, masukkan dulu postcode, kemudian diikuti dengan nama bandar. Okey? Diikuti dengan nama bandar iaitu Kota Baru, koma, dan seterusnya. Baris yang seterusnya negeri, iaitu ke Kelantan. Okey. Baik. Biasanya penulis-penulis yang menulis alamat ada banyak membuat kesalahan. Ya, contoh seperti mana yang cikgu pamerkan. Cuba lihat, sama-sama kita lihat apakah kesalahan yang dilakukan oleh calon atau oleh murid-murid tersebut. Yang pertama, kesalahan menulis nama dengan menggunakan dua baris. Ini satu kesalahan. Sepatutnya nama ditulis dengan menggunakan satu baris saja seperti mana yang cikgu tunjukkan di peringkat awal. Muhammad Hasif bin Roslan. Di sini dia guna baris yang kedua. Sepatutnya satu baris sahaja. Ini merupakan satu kesalahan. Kemudian baris yang kedua, alamat dicampur, semuanya dia campur, nombor rumah, nama kampung dan postcode. Sepatutnya postcode hendaklah diasingkan, ditulis pada baris yang lain bersama dengan nama bandar. Oleh itu, postcode di sini merupakan satu kesalahan, bila kita tulis di situ merupakan satu kesalahan. Mesti dipindahkan di tempat yang betul seperti mana yang cikgu pamerkan di di bahagian atas tadi.
Baiklah. Sekarang murid-murid sudah tahu cara-cara untuk menulis alamat. Dan satu lagi perkara yang perlu diingati oleh semua murid, semasa menulis alamat, penulisan kita mestilah betul, terutama sekali dari segi bahasanya, penggunaan tanda baca yang betul, huruf besar, huruf kecil ditulis dengan betul. Oleh kerana dalam alamat banyak kita menggunakan kata nama khas, maka permulaan setiap perkataan mestilah dimulakan dengan huruf besar. Contoh, nama Muhammad, M huruf besar, Hasif, H huruf besar, Ben. Ben itu bukan nama, untuk menandakan yang kita lelaki atau perempuan, maka B, Ben mesti ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Kemudian Roslan, nama bapa, ditulis dengan huruf besar R. Begitu juga dengan nama kampung, K dengan T ditulis dengan huruf besar. Nama kota baru, K dengan B ditulis dengan huruf besar. Dan negeri Kelantan ditulis dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca koma. Baiklah, murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, kita tengok pula format yang kedua, iaitu cara-cara untuk kita menulis tarikh. Kedudukan tarikh iaitu di bawah alamat. Okey, tarikh ditulis seperti mana yang dapat kita sama-sama lihat. 10 Julai 2020, kemudian ada tanda noktah. Julai, J ditulis dengan huruf besar. Kerana Julai ini merupakan kata nama khas, maka J ditulis dengan huruf besar. Kerap kali cikgu lihat kesalahan yang ketara yang ditulis oleh murid-murid semasa menulis tarikh surat. Contoh cikgu pamerkan contoh 10 Julai tahun 20. Kita tak boleh tulis secara ringkas. Sepatutnya ditulis dengan lengkap 10 Julai 2020. Jadi di sini ada dua kesalahan. J, murid menggunakan huruf kecil, sepatutnya huruf besar. Kemudian tahun 20 sepatutnya ditulis lengkap 2020. Dan satu lagi kesalahan, calon tidak memasukkan tanda baca noktah. Okey. Seterusnya, kita lihat pula format yang ketiga, iaitu kata aluan ataupun penghadap surat. Semasa hendak menulis kata aluan, kita kena pastikan bahawa ayat yang digunakan tidak terlalu panjang. Cukup sekadar satu ataupun dua ayat sahaja. Okey, contoh, kehadapan kekandaku Hazim yang berada di Sabah dengan selamatnya. Okey, untuk menulis kata aluan, kedudukan ayat yang pertama, kedudukan perkataan yang pertama mestilah berada di tepi garisan sebelah kiri. Okey, ada banyak kesalahan yang dibuat oleh calon ataupun oleh murid-murid. Contohnya seperti mana yang cikgu tunjuk. Okey, kesalahan yang pertama yang dibuat oleh murid-murid itu menjarakkan dia ke tengah sedikit. Itu merupakan satu kesalahan semasa menulis surat kiriman. Kita hendaklah menulis di tepi garis. Ini perlu diingat. Baik, kita teruskan lagi dengan format yang seterusnya, kata panggilan. Kata panggilan biasanya kita tuju kepada penerima surat. Sekiranya orang yang menerima surat itu ialah sahabat, sahabat kita, maka sekiranya sahabat kita itu lelaki, maka kita masukkan perkataan saudara. Sekiranya perempuan, saudari dan sebagainya. Okey, untuk panggilan hormat, sekiranya surat yang kita hantar kepada ayah, cuba lihat, cuba sama-sama kita lihat. Sekiranya kita hantar kepada ayah, maka panggilan untuk ayah ialah ayah anda ataupun ayah anda. Sekiranya hantar kepada ibu, maka
panggilan untuk ibu ialah bonda ataupun ibunda. Seterusnya, sekiranya hantar kepada anak, maka kita kena sebut anak anda ataupun anak anda. Kakak ataupun abang, maka kita panggil dia kakanda. Adik, adinda. Datuk ataupun nenek, kita guna nenda ataupun nenenda. Sahabat lelaki, saudara. Sahabat perempuan, saudari. Baiklah, murid-murid yang cikgu sayangi sekalian. Ya, panggilan untuk ahli keluarga, untuk saudara mara, untuk sahabat handai kita, mestilah kita gunakan panggilan yang betul semasa kita menulis surat kiriman biasa. Baiklah, diharapkan murid memahami bagaimana cara untuk menggunakan kata panggilan dalam surat kiriman biasa. Seterusnya, semasa menulis surat, perkara yang paling penting sekali iaitu isi surat. Bagaimana cara untuk menulis bahagian isi surat? Okey, satu isi ditulis dalam satu perenggang. Bermakna dalam satu perenggang hanya satu saja isi yang kita gunakan. Jangan kita gunakan dua isi dalam satu perenggan. Guna satu sahaja isi, kemudian diikuti dengan huraian. Berapakah bilangan isi yang boleh kita nyatakan dalam surat kiriman kita? 3 ataupun 4 isi diperlukan apabila menulis surat kiriman. Seterusnya, setiap isi mesti disertakan dengan huraian ataupun kita panggil juga olahan. Huraian ataupun olahan. Semasa menulis isi, yang paling penting di sini selain daripada isi, perlu kepada olahan ataupun huraian yang lengkap, barulah cikgu akan nilai karangan ataupun surat kiriman yang ditulis itu merupakan surat yang terbaik. Baik. Untuk menulis perenggan, dalam satu perenggan apabila kita nak menyatakan isi, dalam satu perenggan untuk satu isi mesti kena ada 3 jenis ayat. Yang pertama kita panggil ayat topik ataupun ayat isi. Di sini cikgu tulis wajib. Wajib tu maknanya mesti kita masukkan isi. Sekiranya tiada isi, maka karangan itu dianggapkan sebagai tidak berkualiti. Maka isi sangat penting. Kita kena fikirkan beberapa isi, masukkan isi, kemudian diikuti dengan ayat sokongan. Diikuti dengan ayat sokongan ataupun kita panggil juga ayat huraian. Di sini cikgu nyatakan 2 ayat sokongan. Kita boleh gunakan satu saja ayat sokongan pun tak mengapa, ataupun boleh guna 2. Kalau kita nak panjangkan huraian, nak guna 3 ayat sokongan pun boleh. Kemudian yang terakhir kita tutup perenggan itu dengan ayat simpulan berkenaan dengan isi pertama yang kita nyatakan tadi. Adakah murid-murid dapat memahami penerangan cikgu? Okey, cikgu harapkan murid-murid dapat memahaminya dengan baik dan dapat menulis dengan sempurna semasa menulis surat kiriman biasa. Baiklah. Contoh bila kita nak menulis surat. Contohnya, semalam kami membawa nenda bersia-sia di sekitar bandar Kota Baru. Kami juga telah singgah di pasar Siti Khadijah untuk membeli beberapa jenis kuih untuk dibawa pulang. Nenda tampak gembira kerana melihat ramai kaum wanita yang terlibat dengan perniagaan di pasar tersebut. Okey, di sini cikgu nak nyatakan ataupun cikgu nak tunjuk macam mana cara kita nak kembangkan isi. Baik, yang pertama, tadi cikgu ada kata
bahawa perkara pertama yang kita kena masukkan ialah isi, ataupun kita panggil juga, kita menggunakan ayat topik. Isi yang pertama ya, yang kita nak nyatakan dalam perenggan ini iaitu membawa nenda bersiar-siar. Jadi kita reka satu ayat lengkap, ya, sama ada nak guna ayat tunggal ataupun ayat yang gramatis, sebaiknya ayat gramatis untuk kita nyatakan ayat topik tersebut, ataupun kita nak nyatakan isi. Kemudian untuk kita buat huraian. Biasanya huraian boleh dibuat ya dengan menggunakan ayat sokongan ataupun ayat sokongan ataupun ayat huraian. Okey, macam mana petua untuk kita membina ayat huraian? Baik. Murid-murid sekalian, kita boleh guna beberapa perkara, iaitu yang pertama, kita boleh cari ya kata kerja yang berkait dengan isi. Okey, contoh singgah. Okey, singgah di pasar. Jadi perkataan atau rangkai kata singgah di pasar kita reka, jadikan ia itu sebagai satu ayat. Ya, untuk kita sambung, ya, merupakan huraian daripada isi yang pertama tadi. Kemudian kita boleh juga guna kata adjektif. Bila kita nak tulis berkenaan dengan perasaan, boleh kita guna kata adjektif juga dalam perenggan tersebut. Contohnya gembira. Ya, nenda tampak gembira. Maknanya kita nak nyatakan berkenaan dengan perasaan, kita rekalah, jadikan ia itu sebagai satu ayat. Okey, di sini kita dapat lihat dalam satu perenggan ada 3 ayat yang digunakan oleh penulis. Maka sebagai penilai, cikgu akan kata bahawa cara penulisan ataupun perenggan pertama yang dibuat oleh calon tersebut ataupun murid-murid merupakan ya karangan yang terbaik untuk perenggan ini, sebab ada ayat topik, ada ayat sokongan atau huraian, dan ada juga ayat simpulan. Baik. Anak-anak yang cikgu kasihi, format yang seterusnya iaitu penutup surat. Penutup surat merupakan salah satu daripada format sekiranya murid-murid tertinggal ataupun tidak membuat penutup untuk surat itu, maka surat itu dianggap sebagai satu surat yang cacat. Maka murid-murid kena ambil perhatian. Ya, pastikan surat ini ditulis ya dengan baik, ada penutup, biasanya ditulis dengan menggunakan satu ataupun 2 ayat sahaja. Jangan terlalu panjang. Contoh, ya, akhir kata, sambutlah salam daripada adinda dan keluarga untuk kekanda di sana. Okey, sekian, terima kasih. Ini merupakan ayat-ayat yang kita guna dalam penutup surat. Bolehlah kita gunakan bahasa-bahasa yang indah. Contohnya, setakat ini saja yang dapat saya coretkan untuk tatapan kekanda di sana. Semoga apa yang ditulis akan memberi makna kepada kekanda di sana. Contoh, ya, ayat-ayat yang indah yang boleh kita gunakan semasa menulis penutup surat. Okey, anak-anak sekalian, format yang terakhir yang mesti ada semasa menulis surat kiriman biasa iaitu pengakuan, ataupun kita kena masukkan tanda tangan, dan kedudukan dalam surat itu ialah duduk di sebelah kanan surat. Baik, contoh adindamu. Adindamu di sini ialah penulis. Adindamu, sekiranya kita tulis kepada sahabat ataupun kawan, kita guna saudaramu. Boleh juga guna yang benar, yang ikhlas dan sebagainya. Kemudian diikuti dengan tanda tangan.
Contoh di sini cikgu masukkan tanda tangan hasif. Tanda tangan. Okey, murid perlu ingat, tanda tangan yang ditulis mestilah tulisan yang boleh dibaca. Jangan ataupun tidak digalakkan murid-murid menulis ataupun menurunkan tanda tangan tetapi tak dapat dibaca oleh cikgu ataupun pemeriksa. Ini merupakan satu kesalahan. Pastikan ya tanda tangan ditulis dengan betul, pastikan dia boleh dibaca. Contoh hasif. Baik. Murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, apabila murid-murid sudah memahami cara-cara untuk menulis surat kiriman biasa, maka sudah tentu apabila kita hendak menjawab soalan peperiksaan, maka jawapan yang kita nyatakan ya untuk disemak oleh pemeriksa merupakan jawapan yang tepat dan mengikut format yang betul. Ya, di sini cikgu pamerkan ya. Contohnya surat yang ya dipamerkan kepada murid-murid sekalian bermula dengan alamat Muhammad Hasif bin Roslan. Okey. Kedudukan nama pada baris yang betul, diikuti dengan lot 46 Kampung Tapang, ya, baris yang kedua, nombor rumah dan juga nama kampung. Kemudian postcode dan juga nama bandar satu baris, ya. Dan berakhir dengan nama negeri Kelantan. Dan mesti dimasukkan tanda baca noktah. Kemudian format yang kedua, pastikan ada tarikh surat ditulis. Contohnya 10 Julai 2020. Diteruskan lagi dengan ya kata aluan ataupun penghadap surat ke hadapan kekandaku Hazim yang berada di Sabah dengan selamatnya. Satu ayat saja yang digunakan. Kakanda untuk kata panggilan hormat kepada penerima. Oleh kerana surat ini dihantar kepada abang, maka kita guna perkataan kakanda. Apa khabar? Apa khabar? Ayat berbentuk ayat tanya. Pastikan masukkan tanda tanya. Adinda berharap semoga kekanda sihat sejahtera. Adinda dan keluarga di sini sihat dan afiat. Tujuan adinda menulis surat ini adalah untuk memberitahu kekanda tentang kedatangan Nenda ke rumah kita 2 hari yang lalu. Nenda datang ke sini kerana rindu dan ingin menziarahi kami. Semalam, ya, perenggan yang ketiga, ya, semalam kami membawa Nenda bersia-sia di sekitar Bandar Kota Baru. Kami juga telah singgah di pasar Siti Khadijah untuk membeli beberapa jenis kuih untuk dibawa pulang. Nenda tampak gembira kerana dapat melihat ramai kaum wanita yang terlibat dengan perniagaan di pasar tersebut. Okey, itu perenggan yang ketiga. Seterusnya perenggan yang keempat. Keesokannya ayahanda membawa Nenda melawat Muzium Negeri Kelantan yang mempamerkan banyak bahan peninggalan sejarah negeri ini. Sebelah malamnya kami membawa Nenda makan di sebuah restoran terkenal di Bandar Kota Baru. Nenda makan dengan berselera sekali pada malam itu. Okey, kemudian diteruskan lagi perenggan yang seterusnya. Adinda berharap agar kita dapat pulang ke kampung untuk menziarahi Nenda pula pada cuti persekolahan nanti. Penutup akhir kata, sambutlah salam daripada adinda dan keluarga untuk kekanda. Sekian, terima kasih. Adindamu Hasif. Baik, anak-anak sekalian, cuba lihat ya contoh surat yang cikgu pamerkan kepada murid-murid sekalian. Bermula dengan perenggan
pertama ya, kata aluan surat mesti ditulis di tepi garis. Begitu juga dengan kata panggilan, ditulis di tepi garis. Satu perkataan saja, tidak boleh dicampurkan dengan ayat-ayat lain. Diikuti dengan perenggan yang seterusnya, rapat ke tepi juga, apa khabar. Kemudian perenggan yang seterusnya, masuk ke tengah sikit. Seterusnya lagi, masuk ke tengah. Ya, dan berakhir dengan sekian, terima kasih. Dan format yang terakhir, adindamu, kemudian diikuti dengan tanda tangan. Baiklah, murid-murid sekalian. Sekiranya murid-murid dapat menulis surat seperti mana yang cikgu pamerkan, ini menunjukkan bahawa murid-murid sudah menguasai kemahiran untuk menulis surat kiriman biasa. Jadi cikgu harapkan ya, kerja rumah yang akan cikgu bagi nanti dapatlah murid-murid ya buat di rumah. Kalau tidak faham, boleh minta bantuan daripada ayahanda, bonda, kekanda dan sebagainya. Ya, apa yang paling penting, murid dapat menguasai dan dapat menulis surat kiriman biasa. Jadi setakat inilah dulu untuk kali ini. Cikgu harapkan ya semua murid berada dalam keadaan sihat dan semua murid dapat menguasai apa yang cikgu ajar pada hari ini. Satu kemahiran yang ada dalam mata pelajaran Bahasa Melayu penulisan, iaitu karangan berformat surat kiriman biasa ataupun surat kiriman tidak rasmi. Sekian dulu, kita jumpa lagi di lain waktu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.